Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua tahun 6, pelajaran kita pada hari ini bertajuk ibadah puasa pada bulan Ramadan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kamu mampu menyatakan maksud puasa, menerangkan dalil nakli tentang kewajipan puasa dan menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat puasa. Baik, sekarang apa yang perlu kamu sediakan bersama kamu? Pastikan ada bersama kamu buku teks, muka surat ataupun rujukannya muka surat 115. Sediakan juga buku tulis dan alat tulis. Kerana selepas pembelajaran ini, kamu dikendaki untuk menyalin nota yang telah Ustaz berikan ini. Baik. Berkaitan dengan tajuk kita tentang puasa, sekarang kita ingin mengetahui pengertian. Ini pengertian puasa. Ada dalam buku teks kamu tu. Baik, pengertian puasa apa dia? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula ni salah, dalam buku teks tu pun salah eja. Dari dia ni saja, eja dal, huruf dal. Huruf dal. Dal, Allah maaf. Dal, ro, ya saja dari ya. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ustaz ulang. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari, ini tak pakai ya. Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari, beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Baik, di bawah ni Ustaz sediakan bahasa Melayu mengenai pengertian puasa di atas. Sama saja. Cuma yang bahasa Melayu ni sebenarnya Ustaz tujukan kepada mereka-mereka yang masih belum mampu membaca jawi dengan lancar. Maka bagi mereka yang belum mampu membaca jawi dengan lancar ataupun belum mampu memahami bacaan mereka, boleh rujuk pengertian di bawah ini dan boleh salin dalam buku nota kamu, salin yang bahasa Melayu ni saja. Bagi yang tidak mampu membaca jawi atau tidak mampu memahami jawi dengan baik lagi, kamu hanya salin nota dalam bahasa Melayu ini sahaja. Bagi yang mampu membaca jawi, kamu hanya menyalin yang tulisan jawi di atas ini sahaja. Habis tentang pengertian. Yang kedua, kita nak cerita tentang hukum. Yang kedua apa dia? Hukum. Hukum berpuasa itu wajib. Wajib. Wajib ni maknanya tidak boleh tidak, mesti buat. Wajib ke atas siapa? Kepada orang yang cukup syarat. Untuk puasa ni kan ada syarat-syaratnya. Di bawah nanti kita akan cerita siapa yang wajib berpuasa. Di sini juga Ustaz sediakan bahasa Melayu untuk membantu sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan dia mampu memahami apa yang seperti mana kita faham apa yang kita belajar pada hari ini. Ini nombor 2. Mana boleh salin yang ni juga. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Sekarang kita nak cerita manakah punca ataupun suruhan mengenai wajib puasa ini. Punca ataupun dalil yang menyuruh kita berpuasa. Dia adanya dalil nakli tentang puasa. Dalil nakli daripada Al-Quran. Boleh baca ikut sama-sama dengan Ustaz. Ustaz berikan contoh bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183.
Ini yang bahasa Melayunya. Kamu boleh baca. Kemudian maksud. Dalil nakli tadi maksudnya. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan. Di sini dalam Quran sebut, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Maka inilah dia dalil ataupun punca kuasa yang mewajibkan kita berpuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini, yang bahasa Melayu ada di sini, yang ketiganya. Kemudian ada syarat-syarat wajib puasa yang kita dah sebut di atas tadi. Wajib puasa tu wajib ke atas mereka yang cukup syarat. Di sini kan. Wajib kepada orang yang cukup syarat. Maka syaratnya apa dia? Ini dia. Syarat-syarat wajib puasa ada 4 sahaja. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, mampu berpuasa. Baik, Ustaz terangkan sedikit. Wajibnya kita berpuasa apabila pertama, kita orang Islam. Dan syarat yang kedua menyebabkan kita wajib berpuasa, kita adalah orang yang berakal. Akal ini orang yang waras, bukannya orang yang gila. Mana bererti orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, baligh. Baligh ini cukup umur. Cukup umur. Contohnya, bagi perempuan, mereka telah keluarnya darah haid. Itu tanda perempuan telah baligh. Maka wajib ke atas mereka untuk berpuasa. Bagi lelaki, contohnya, mereka telah pun bermimpi bermimpi mengenai sesuatu yang menyeronokkannya dalam mimpi tersebut sehingga mengeluarkan air mani, maka itu salah satu tanda lelaki tersebut telah pun baligh. Yang keempat, mampu berpuasa. Mampu berpuasa, maka tidak wajib ke atas tok kita, nenek kita yang tidak mampu berpuasa ataupun dah tak larat untuk berpuasa, tidak ada kemampuan untuk berpuasa, maka tidak wajib ke atas mereka berpuasa. Baik. Ini bahasa Melayu yang telah Ustaz sediakan. Ini yang keempat. Dan yang terakhir sekali pembelajaran kita ialah tentang syarat-syarat sah puasa. Sah puasa ni mana syarat-syarat yang menyebabkan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, apabila kita orang Islam, maka kita telah memenuhi syarat sahnya puasa. Maka tidak sah orang kafir yang berpuasa, atau orang kafir berpuasa maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak dikira sahnya puasa tersebut di sisi Allah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz siapa mumayyiz? Mumayyiz ni mereka yang dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagai contoh, kamu diberi pisau. Diberi pisau kepada kamu, maka apa yang kamu buat dengan pisau tersebut? Kamu diberi pisau serta adik kamu juga diberi pisau, umurnya 2 tahun. Maka bagaimana kamu berhadapan dengan pisau tersebut berbanding adik kamu? Mungkin kamu dah tahu pisau itu tajam, maka perlu berhati-hati dengan pisau dan digunakan untuk memotong sayur sebagai contohnya. Berbeza pula dengan adik kamu yang 2 tahun, pisau tersebut sidak hari bulan, dia akan masukkan pisau tersebut dalam mulut dia ataupun dia akan potong jarinya. Itu bezanya mumayyiz dengan tidak mumayyiz. Dapat membezakan yang mana baik, mana buruk. Baik. Seterusnya, berakal. Ustaz dah cerita tadi, berakal, maka tidak sah orang yang gila berpuasa. Yang keempat, suci dari haid, nifas dan wiladah. Suci dari haid bagi perempuan, ni semua untuk perempuan. Haid, nifas dan wiladah. Haid mana keluarnya darah haid, tanda baligh tadi.
Nifas dan wiladah bersangkut paut dengan mereka yang melahirkan anak. Okey. Ini kelima. Okey, arahan seterusnya. Ini sila salin nota di atas menggunakan buku tulis Jawi Ulum. Ini bagi yang boleh membaca Jawi dengan baik, kamu hanya menyalin Jawi tersebut sahaja. Manakala yang belum mampu membaca dan memahami tulisan Jawi dengan baik, sila salin nota tulisan Rumi di atas ini sahaja. Baik, semoga kamu dapat apa yang belajar ini. Saya doakan semoga berjaya dunia dan akhirat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.